Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Taala berpeluang kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu secara online dalam program untuk semarakkan cinta kita kepada Al-Quran dengan kita berusaha untuk mempelajari asas bahasa Al-Quran dan kita mengambil tadabbur pelajaran daripada Al-Quran untuk kita amalkan dalam kehidupan, insya-Allah. Jemaah sekalian, mari kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama dahulu, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jemaah sekalian, sebagaimana biasa, ini adalah rujukan-rujukan yang kita akan gunakan untuk kita meneliti Al-Quran dan juga perkara-perkara yang terkait dengan apa yang kita nak kaji, nak selidiki daripada Al-Quran. Begitu banyak senarai itu, tapi saya mungkin tak akan bersempatan untuk membuka semua. Dari masa ke semasa kita akan meneliti mengikut kesesuaian masa dan ketika, ya, insya-Allah. Baik, kita masih lagi dalam usaha untuk meneliti bacaan solat, yang mana kita tahu daripada bacaan solat ini kita dahulu telah meneliti bacaan kalimah syahadah, ya. Begitu juga kita telah meneliti bacaan ta'awudz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga kita dahulu telah meneliti bacaan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kita telah meneliti bacaan suratul Fatihah, ya. Dan ini adalah bacaan yang wajib, rukun daripada solat. Kemudian kita juga dulu, ya, telah meneliti sebenarnya bacaan-bacaan tahiyat akhir, ya. Dan selepas daripada itu kita juga meneliti, ya, bacaan-bacaan yang sunat di dalam solat. Kita dulu kesempatan terdahulu telah membaca doa iftitah, ya. Dan insya-Allah untuk kita sambung terus pada malam ini penelitian bacaan-bacaan solat daripada kita kata silibus yang ada. Jadi sebagai mukadimah, ingin saya ajak kita meneliti apa yang terkandung dalam hadis, ya. Jadi dalam buku Fahami Bacaan Solatmu yang saya kompilkan dengan kita buat ekstrak daripada kitab ni, iaitu keluaran PTS. Jadi dalam kompilasi yang saya kumpulkan, ada hadis pertama dahulu kita telah kongsikan juga yang menerangkan solat adalah amalan yang pertama dihisab di hari kemudian besok, ya. Dan pada malam ini ingin saya kongsikan juga satu lagi hadis untuk mengingatkan kita mengenai apa yang akan berlaku pada umat akhir zaman, yang mana solat yang merupakan sebahagian daripada ikatan yang mengikat kita dalam agama Allah akan juga terlerai. Baik, hadis ni hadis oleh riwayat Imam Ahmad, ya. Hadis yang ke 2139. Hadis yang akan saya bacakan dulu dengan teks dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yunqadanna ural islami urwatan, ya. La yunqadanna ural islami urwatan. Fakullama intaqadat urwatun tashabbathan nasu bilati taliha
wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Jadi apa yang Rasul bagi tahu ni terjemahan umumnya begini, ya. Sesungguhnya ikatan-ikatan Islam akan terburai satu demi satu. Setiap kali satu ikatan terburai, orang bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama sekali terburai adalah masalah hukum, iaitu pemerintahan. Dan yang terakhir, maknanya terakhir sekali akan terburai juga adalah solat. Jadi maksud hadis ini, ya, kalau kita nak faham lebih mendalam, iaitu kita dalam agama Allah ni, dalam Islam ini, ada yang mengikatnya. Jadi ikatan-ikatan Islam itu Rasul kata akan terlerai, terburai, terlepas satu demi satu. Ya, yang mengikat kita dalam agama Allah ini, yang menyatukan kita, yang memperkokohkan kita, ya, adalah ikatan-ikatan yang Allah telah syariatkan. Maka sampai masanya Rasul kata ikatan yang mengikat kita ni akan terlerai satu demi satu. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis ni, qala, itu telah berkata Rasul SAW, la yunqadanna, lam tu sesungguhnya, yunqadanna, ia pasti terlerai. Pasal kita ada nun syaddah tu, dia panggil taukid, emphasis. Sesungguhnya ia pasti terlerai. Oral Islam, ya. Oral Islam, ikatan Islam. Urwatan, satu ikatan. Urwatan, satu ikatan. Jadi keadaan satu ikatan demi satu ikatan, ikatan Islam itu akan terlerai. Jadi yang mengikat kita dalam agama Allah ni, yang menyatukan kita, yang memperkukuhkan kita, yang mengikat umat Islam kepada agama Allah ini akan terlerai satu demi satu. Fakullama, maka setiap kali, intaqadat, telah terlerai ia, urwatun, oleh satu ikatan, tashabbathan nasu, ia berpegang oleh manusia itu, billati, bi dengan alati yang taliha, berikutnya. Maka orang nak berpegang pada agama Allah, orang nak berpaut, orang nak bergantung. Maka bila satu ikatan terlerai, maka orang berusaha untuk berpegang pada ikatan yang berikutnya. Terlerai lagi, dia nak pegang pada ikatan lain. Jadi kita boleh fahamkan dia macam ada simpulan-simpulan ikatan yang kita nak pegang ataupun berpaut. Bila dia terlerai, macam mana nak berpegang, berpindah kepada ikatan lain pula. Jadi kita nak lihat dalam bentuk apa yang Nabi kata, ada ikatan-ikatan yang mengikat ataupun yang berpaut, maka dah terlerai itu, maka nak berpaut kepada yang lain. Wa awwaluhunna naqdan. Wa dan awwalu, yang pertama, hunna. Hunna ni mereka. Mereka untuk muannas, ya. Maknanya ikatan-ikatan tadi. Ikatan yang paling awal, naqdan, keadaan terlerai, terburai. Al-hukmu, al-hukmu, pemerintahan itu. Jadi mula-mula pemerintahan Islam akan terlerai. Bila terlerai, bila tak ada lagi pemerintahan Islam, maka yang lain-lain pun mula terlerai. Jadi kalau kita nak faham, bila dah tak ada pemerintahan Islam, ekonomi Islam pun dah terlerai. Maknanya dah tak menyatukan kita. Dan umat tak boleh nak berpegang pada ekonomi Islam. So dah tak ada lah, dah terlerai. Begitu juga kita lihat dari sudut pendidikan. Pendidikan Islam pun dah terlerai juga.
Ya, kita lihat dari sudut hal-hal berkaitan dengan undang-undang Islam. Undang-undang Islam pun dah terlerai dah, tak boleh nak pegang lah, tak ada. Dan tak menyatukan kita dah. Ya, pasal apa? Dah tak ada, dah terlerai. Sistem mahkamah, sistem foreign policy atau dasar luar negara, kerana kenegaraan Islam, pemerintahan Islam dah tak ada. Begitu juga kita dapati dengan tidak ada pemerintahan Islam, maka hal-hal berkaitan dengan ibadah khusus macam zakat, pelaksanaannya pun dah tak sebagaimana yang sepatutnya dalam syariat Islam. Hari ini zakat dipungut, tapi ramai asnaf zakat tak terima, tak dapat atau terhalang. Begitu juga pelaksanaan macam ibadah haji, ya, banyak perkara yang sepatutnya dilaksanakan maka tak dapat nak dilaksanakan. Kerana apa? Kerana pemerintahan Islam dah tak ada. Wa akhiruhunna, wa dan akhiruhunna, yang akhir hunna tu mereka. Jadi kembali kepada ikatan yang akhir sekali juga akan terlerai, as-salatu, solat itu. Jadi solat juga akan terlerai. Jadi bila solat terlerai, maksudnya apa? Pelaksanaan solat juga dah tak berlaku sebagaimana Rasul dan para sahabat melaksanakan solat. Ya, dari banyak sudut. Ya, satu, orang tak solat ramai. Ya, begitu juga orang yang tak mengerti dan tak faham apa yang mereka baca, apa yang mereka buat dalam solat. Begitu juga bagaimana tuntutan-tuntutan solat itu, yang kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu tanha, ia menegah, 'anil fahsya', daripada perkara yang keji, wal munkar, dan munkar. Jadi solat antaranya kesan output kepada individu dan juga masyarakat yang mendirikan solat, mereka akan terhindar daripada melakukan fahsyak dan munkar. Namun hari ini kita dapati kelihatan ramai solat, tapi pada masa sama individu itu buat dosa maksiat kepada Allah Ta'ala dalam pelbagai sudut. Jadi dipersoalkan, ini betul-betul solat ke? Ataupun solat dah tak memberi kesan kepada individu itu, kepada jiwa individu. Begitu juga solat yang dalam masyarakat dah tak memberi kesan kepada masyarakat, sehingga masyarakat saling tolong-menolong dalam maksiat pula, iaitu dalam melaksanakan kemungkaran. Jadi kita lihat hari ini banyak perkara, ya. Kalau kita lihat dalam perkara-perkara yang hablu minallah wa hablu minan nas, manusia so-called Muslim, katanya orang Islam, katanya solat, tapi pada masa yang sama mereka buat maksiat kemungkaran dengan begitu berleluasa dan sampai tak rasa bersalah pun. Ya, apabila mengabaikan kewajipan, wajib buat, tak buat, wajib tinggal, ya, tak ditinggalkan. Maka kita dapati solat yang Rasul kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, itu dah tak berlaku dalam masyarakat kita. Ya. Jadi di dalam buku ini juga ingin saya, ya, highlightkan, ya, ada kata pengantar yang menarik perhatian untuk kita ambil iktibar bersama. Saya blow up sikit ataupun besarkan sikit. Jadi ada catatan yang dirakamkan di sini. Itu kata pengantar daripada Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Aminah Ayub, ya, dekat situ bawah ni. Profesor Datuk Aminah Ayub, Naib Chancellor, ketika buku ni dikeluarkan Januari 2011, maka ada perkara yang saya nak highlight, ya. Dia kata apa? Kajian, ya, kajian tinjauan di kalangan pelajar
sebuah universiti dan beberapa sekolah menengah oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ishak Harun dan rakan-rakan pensyarah di UPSI menunjukkan hampir 90% daripada pelajar tidak dapat memahami erti apa yang mereka baca dalam solat, termasuk surah Al-Fatihah. Ini kajian ilmiah yang dibuat yang mengingatkan kita. Ini pelajar universiti, tak disebutlah universiti mana, dan sekolah-sekolah menengah pun dia tak sebut mana, tapi ini adalah responden yang mereka telah hubungi pelajar-pelajar, dan daripada soal selidik yang dibuat, hampir 90% daripada pelajar tidak memahami erti apa yang mereka baca dalam solat. Ini menunjukkan apa? Kegagalan sistem pendidikan dan juga keadaan masyarakat kita yang hari ini. Sebenarnya adalah ini sampel yang menunjukkan inilah keadaan masyarakat kita. Kalau 2011 dan sekarang ini 2021, maka 10 tahun yang lepas, mana pergi pelajar-pelajar tu? Ramai yang dah jadi, kita kata, ahli masyarakat kita yang mungkin ada dah masuk askar, ada masuk polis, ada jadi guru, ada jadi kaki tangan awam, ada yang bekerja sendiri, mungkin dah berkeluarga dah hari ini. Maka sebenarnya sebelum 2011 dan selepas 2011, saya kira dia punya situasi tak jauh berbeza. Jadi untuk itulah, beberapa pensyarah di UPSI telah mengambil inisiatif menterjemah ayat, surah dan doa yang dibaca dalam solat ke dalam bahasa Melayu. Tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman asas apa yang dibaca dalam solat. Jadi terjemahan ini dibuat secara perkata dan keseluruhan. Jadi kandungan buku ini adalah bab-bab kecil. Jadi berapa? Ini ekstrak daripada kata pengantar, dan sebenarnya apa yang buku ni juga usahakan, pendekatannya macam yang kita belajar juga, belajar terjemahan perkata satu demi satu, dan ada dia punya latihan-latihan dia untuk memahirkan, dan sedikit penjelasan berkaitan dengan apa yang ada. Lepas tu ada latihan-latihan, latih tubi lah, nak memahirkan apa makna la tiada ilaha Tuhan yang disembah illa melainkan Allah Muhammad Rasulullah Allah ya Allah. Maka kalau bagi kita yang suka boleh cari buku ni dalam pasaran, tapi kalau siapa yang berminat nak dapatkan soft copy daripada saya, boleh hubungi saya melalui WhatsApp, nanti saya hantar. Dan kalau di kalangan kita yang dah ada ni, bolehlah kongsikan juga dengan rakan-rakan kita yang lain. Jadi saya buatkan dalam bentuk PDF, dan ini tak ada copyright, maka mungkin kita kata yang ini untuk private use lah, bukan untuk orang pergi cetak dan jual. Ini bagi saya adalah usaha untuk kita menyebarkan ilmu. Maka banyak yang boleh kita rujuk, dah pendekatannya dalam bentuk buku yang kita kata boleh dijadikan rujukan untuk kita memahami bacaan-bacaan solat. Baik, untuk ringkasnya bagi kita pada malam ini, saya menggunakan nota di sini. Sebab apa? Sebagaimana saya sebutkan dulu, di sini ada juga rujukan terjemahan perkata yang straightforward, ringkas bacaan-bacaan solat. Dan pada malam ni, kita nak meneliti bacaan-bacaan yang kita baca dalam kita rukun ketika kita rukuk. Sebab dahulu dah selesai bacaan dalam bacaan doa iftitah. Maka pada kali ini saya nak kita meneliti bacaan yang kita baca dalam waktu kita sedang rukuk. Jadi untuk bacaan rukuk ini sebenarnya sunat. Namun perbuatan rukuk itu adalah wajib dan ia sebahagian daripada rukun solat. Baik, apa yang kita baca di dalam rukuk, ini ringkasnya. Okey,
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana, maha suci. Rabbi, Tuhanku. Jadi sebenarnya ada Rabbiya tu, bila kita baca Rabbiyal azimi, Rabbiya. Jadi ada ya di situ menunjukkan ku, Jadi Rabbiya, Tuhanku. Jadi perkataan Rabb ni maksudnya apa? Tuhan yang mencipta dan memelihara. Kalau umum kita sebut Tuhan saja, tapi nak lebih tepat Rabbiya iaitu Tuhanku, Al-Azimi, Al-Azimi yang maha agung. Itu, kena ada alif lam, Maha suci Tuhanku yang maha agung itu, wa dan bihamdihi, bi dengan hamdi, puji-pujian, hi-nya. Jadi kita waktu rukuk, kita membaca bacaan yang kita mengagungkan Allah Ta'ala. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha agung, boleh juga kadang terjemahan maha besar, Dan bihamdihi, bi dengan hamdi, puji-pujian, hi-nya. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita, hendaklah kita ambil iktibar. Kita mestilah sentiasa mengagungkan Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala, dan kita sentiasa memuji-muji Allah Ta'ala. Sebagaimana kita membaca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, puji-pujian itu lillah, bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, Rabb, Tuhan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Jadi kalau dalam rukuk kita menundukkan jasad kita dan jiwa kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka untuk itu secara fizikal kita buat, maka secara spiritual pun begitulah, dan amal perbuatan kehidupan kita pun begitulah, sentiasa tunduk, patuh, taat kepada Allah, Rabb, Rabbiya, Rabbku, Tuhan yang mencipta dan mentadbir, yang mengatur kehidupan kita ni dengan peraturan-peraturan yang telah dia tetapkan. Jadi ini bacaan, bacaan waktu kita i'tidal. Baik, seterusnya, maaf, masa kita rukuk, dan seterusnya adalah bacaan waktu i'tidal. Jadi bangkit daripada rukuk, kita buat perbuatan i'tidal. Itu kita tegakkan badan kita ni, Jadi waktu kita berdiri tegak tu, bacaannya sunat saja, tapi perbuatan tu, iaitu i'tidal, adalah wajib, Daripada rukuk terus bangkit i'tidal, dan kita baca waktu kita dah berdiri tu, Sami'allahu liman hamidahu, Rabbana lakal hamdu. Baik, apa makna sami'a? Telah mendengar ia. Sami'a. Ini yang dikatakan fa'al. Fa'al madhi. Fa'al makna perbuatan, madhi lampau atau telah berlaku. Itu kita terjemah dengan telah. Telah mendengar ia. Makna telah mendengar oleh ia. Telah mendengar oleh ia. Siapa tu? Allahu Allah. Jadi telah mendengar ia oleh Allah. Allah telah mendengar. Liman, li, bagi, man, sesiapa. Bagi sesiapa, hamida, hamida, telah memuji ia, hu-nya. Telah mendengar oleh Allah bagi orang yang, atau bagi siapa yang telah memuji ia, mana orang tu telah memuji ia, hu, akannya.
akannya apa? Akan Allah Ta'ala. Jadi Allah dia maha mendengar siapa sahaja yang memujinya. Rabbana, Rabbana Tuhan kami, wahai Tuhan kami, laka, bagi engkau, bagi engkau lah ya Allah, alhamdu, puji-pujian itu. Ya, alhamdu, puji-pujian itu. Ini adalah bacaan yang sering kita baca, ya, ringkas saja. Sami Allahu, telah mendengar ia oleh Allah, liman, bagi orang yang hamida, telah memuji ia hu akannya. Jadi dalam solat kita sering memuji Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala, dan Allah sentiasa mendengar, maha mendengar. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, bagi engkau lah ya Allah, alhamdu, puji-pujian itu. Puji-pujian yang layak hanya bagi Allah Ta'ala. Maka kita dalam solat sentiasa memuji-muji Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita begitulah yang dituntut, ya, sentiasa kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Dan ingat, Allah sentiasa maha mendengar, bahkan Allah maha melihat, maha mengetahui segala apa yang kita buat. Maka dalam solat kita naklah sedar apa yang kita ucap, apa yang kita buat, ya, dan kita mengambil iktibar. Bukan dalam solat saja kita sedar Allah tu maha mendengar, bahkan kita tahu dalam semua keadaan Allah maha mendengar apa yang kita perkatakan, ya, apa yang kita lakukan. Dan sudah sewajarnya bagi Allah Ta'ala puji-pujian dalam semua keadaan. Maka dalam kehidupan begitulah yang dituntut, ya. Kita puji Allah Ta'ala, kita muliakan Allah Ta'ala, kita sanjung Allah Ta'ala. Baik, itu bacaan i'tidal yang sering kita baca. Bagi mereka yang kalau tahu nak sambung, ya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ya, sambung selepas apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran. Jadi puji-pujian yang banyak. Hamdan kathiran mubarakan, hamdan kathiran tayyiban, yang penuh baik, mubarakan, yang penuh barakah fihi, padanya. Jadi kalau siapa yang nak sambung bacaan dengan kalimat-kalimat yang, ya, yang saya telah bacakan tadi, boleh, ya. Paling kurangnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kadang-kadang ada versi Rabbana walakal hamd. Itu pun tak ada masalah, ya. Ada wa lakal hamdu, dan bagi engkau lah puji-pujian itu. Jadi dalam i'tidal, begitulah yang kita baca. Jadi ingat, i'tidal itu perbuatannya wajib, namun bacaannya tidak wajib. Lepas i'tidal kita sujud. Bila kita sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Subhana, maha suci ia. Subhana, maha suci ia. Rabbiya, Rabbiya, Tuhanku. Al-a'la, yang maha tinggi. Jadi kita meletakkan diri kita ni yang rendah, paling bawah, dan Allah dialah maha tinggi. Wa bihamdihi, wa, dan bi dengan hamdi, puji-pujian, hi-nya. Jadi kita sujud, bila kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan faham, ya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Kita kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, mana yang maha tinggi. Al-a'la juga, ya, yang maha tinggi. Jadi kita hambanya yang lemah, serba dhaif dan kekurangan, kita
menundukkan diri kita. Kita sujud, letakkan muka kita ke atas lantai, ya. Kedudukan yang paling rendah, merendah diri, sama rata dengan tapak kaki kita. Wa bihamdi, dan dengan puji-pujiannya. Maka yang paling layak kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada hadis yang Nabi SAW menerangkan, andai katalah kalau layak manusia ini sujud kepada manusia lain, andai kata kalaulah dibenarkan, diizinkan, Nabi kata maka yang patut sujud adalah isteri kepada suami. Tapi tak dibenarkan untuk buat physical action sujud itu sesama makhluk. Ini layak kepada Allah Ta'ala. Kalau dibenarkan sujud, sebenarnya yang wajar, yang paling layak, yang sepatutnya adalah isteri sujud kepada suami. Itu ada hadis yang menerangkan begitu. Maksudnya iktibar di situ bahawa peranan suami besar dan isteri perlu menghormati para suami. Tapi tak dibenarkan sujud antara makhluk sesama makhluk. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sujud inilah ada hadis yang Nabi SAW kata, fakthirud doa, maka perbanyakkan oleh kamu akan doa. Kerana hadis yang menerangkan bahawa keadaan ma yakunu abdu, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun atau kama qala. Keadaan yang paling hampir apa yang ada seseorang hamba tu bagi Tuhannya, keadaan yang paling hampir bagi seorang hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, padahal dalam keadaan hal dia sedang sujud kepada Allah Ta'ala. Itu kita berusaha untuk takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang paling hampir kedudukannya, situasinya, wa huwa sajidun, dalam keadaan dia sedang sujud. Fakthir doa, maka perbanyakkan oleh kamu akan doa. Jadi di samping bacaan Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, sebenarnya boleh kita berdoa. Bahkan Nabi anjurkan, menggalakkan, fakthir doa, perbanyakkan doa. Jadi kalau nak berdoa, bila nak melafazkan kata-kata itu dalam salat, tentukan dalam bahasa Arab. Contohnya kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Apa saja doa yang kita belajar daripada Al-Quran atau daripada sunnah, daripada hadis Nabi SAW, boleh kita baca. Jadi kalau kita nak amalkan tu, selok-eloknya dalam sujud yang terakhir, supaya nanti kita tak terkeliru. Ini rakaat yang keberapa? Sujud yang keberapa? Jadi kalau kita sujud terakhir, kita tahu lepas ni kita terus duduk tahiyat akhir. Tak adalah terkeliru sujud yang keberapa dalam rakaat yang keberapa. Jadi tapi kalau orang yang dia aware, maka setiap kali dia sujud, dia nak baca doa selepas bacaan, kita kata bacaan tasbih ini, boleh. Nabi anjurkan. Baik, sujud kita baca 3 kali bacaan ini. Kalau orang nak baca lebih, boleh. Namun kalau kita solat berjemaah jadi imam, maka kita buat yang sewajarnya lah. Jangan kita sujud terlalu lama, kerana mungkin kita khusyuk tapi boleh menghilangkan khusyuk jemaah pula yang di belakang ni. Jadi anjur, sebagainya Nabi suruh, Nabi anjurkan ia 3 kali. Subhan Rabbil A'la wa bihamdi. Jadi kita sujud, kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci ya Tuhanku yang maha tinggi, dan dengan puji-pujiannya. Baik, kita sambung lagi, sebab saya nak segerakan juga kita mengerti dan faham bacaan-bacaan dalam solat ini.
Lepas kita sujud, kita duduk di antara dua sujud. Dan ini bacaan dia, ya. Bacaan yang sering kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik, perhatikan, ya. Rabbi, Tuhanku. Ya, Rabbi, Tuhanku. Wahai Tuhanku, Rabbi, ighfir, ampunkanlah olehmu li bagiku. Jadi perkataan ighfir li sebenarnya fi'il amar. Fi'il amar, mana kita menyuruh Allah Ta'ala. Jadi kalau pihak bawah menyuruh pihak atas ni macam sama juga kita meminta, ya. Ighfir, bukan kita perintah, tapi kita minta kepada Allah Ta'ala. Ighfir, ampunkanlah oleh engkau li bagiku. Jadi pertama kita minta keampunan. Ampunkanlah olehmu, ya Allah, li bagi kita, bagiku, ya. Warhamni, dan irham, rahmatkanlah oleh engkau ni akan daku. Jadi kalau kita perhatikan pecahan kalimah itu ada wa dan, itu satu perkataan, ya. Irham, rahmatkanlah oleh engkau, ni akan daku, perkataan yang ketiga. Jadi dalam penulisan dan bacaan kita tengok macam sekali sebut je, ya. Warhamni, dan rahmatkanlah olehmu, ni akan daku. Jadi kita minta rahmat Allah Ta'ala dikurniakan kepada kita. Tadi keampunan, now minta rahmat. Wajburni, ya, wajburni, dan cukupkanlah olehmu ni akan daku. Jadi kita minta dicukupkan dengan kekurangan yang ada, dengan kelemahan yang ada, ya. Minta Allah cukupkan supaya tak ada cacat celanya, tak ada kurangnya, tak ada lemahnya. Cukupkan. Kita minta kecukupan dalam semua perkara, ya. Dia cukup-cukupnya, secukup-cukup untuk kita. Kita tak mau berlebihan yang nanti bawa kepada mudarat. Kita pun tak mau tak cukup, nanti ada kecacatan, ada kekurangan. Maka minta Allah cukupkan kepada kita secukup-cukupnya, ya. Kerana Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang paling elok bagi kita. Berilah kita secukupnya. Jadi maksudnya ni luas ni, wajbur ni, ya, dan ujbur kalau nak ambil pecahan kalimah, ya. Ujbur batu ni, kalau sambungan wajbur ni, dan cukupkanlah olehmu ni akan daku. Kita minta kecukupan, wajbur ni, ya. Itu yang ketiga. Warfa'ni, warfa'ni, wa dan irfa', angkatkanlah oleh engkau ni akan daku. Ya, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya angkatkan kita, angkatkan darjat kita, angkatkan status kita, supaya kita jadi mulia. Itu warfa'ni, angkatkanlah supaya di sisi Allah Ta'ala kita ni mulia. Dan kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran mengenai dengan inna akramakum indallah atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa kamu. Inna akramakum indallah atqakum. Ya, dalam ayat Quran Allah tahu sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling takwanya kamu. Jadi ketakwaan itulah yang akan menjadikan darjat kita, kedudukan kita mulia di sisi Allah Ta'ala, ya. Dan bagaimana kita nak dapat kemuliaan ini, inilah yang kita kena juga meneliti. Sebab macam hadis Nabi SAW ada menerangkan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akhirin. Inna Allah, sebenarnya Allah Ta'ala, yarfa'u bihadzal kitab, Allah mengangkatkan dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini Allah angkatkan aqwaman, kaum-kaum. Jadi Allah muliakan sesuatu kaum,
sesuatu kelompok manusia itu dengan kitab Al-Quran ini. Wa yadha'u bihi akhirin, dan juga Allah meletakkan, merendahkan, menghinakan ya yang lain-lain. Juga dengan Quran, apabila manusia itu kufur, derhaka, mengingkari Al-Quran, mengingkari wahyu Allah, syariat Allah, perintah Allah, maka kemuliaan dan kehinaan itu manusia dia buat pilihan. Dia nak mulia, berpeganglah kepada kebenaran. Tapi kalau dia pilih kedurhakaan, menolak kebenaran, sebenarnya dia memilih apa? Kehinaan. Maka kita makhluk yang diuji ini, kitalah yang bertanggungjawab untuk buat pilihan, dan kita disuruh buat pilihan yang betul. Jangan kita buat perkara yang membawa kepada kehinaan, tapi buatlah perkara yang mengangkat darjat dan kemuliaan kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita minta Allah angkatkan darjat kita, usaha kita pun kena bersesuaian dengan itu. Warfa'ni, warzuqni, wa dan urzukni, dan rezekikanlah olehmu ni akan daku. Warzuqni. Jadi kita minta Allah rezekikan kepada kita. Minta diberi kurnia-kurnia. Jadi rezeki ini bukan makan saja, ya, bukan wang ringgit saja, bukan kebendaan saja. Jadi rezeki kurnia Allah Ta'ala ni macam-macam. Macam kita katalah, umur kita ni rezeki, kesihatan kita ni rezeki, ilmu yang Allah kurniakan juga rezeki, kefahaman yang Allah kurniakan juga rezeki. Jadi ada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahawa Allah Ta'ala ni, dia kalau nak memberikan sesuatu kebaikan, Nabi kata apa? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, orang yang yuridu, mana ia kehendaki, Allahu, oleh Allah, bihi, dengannya, khairan, kebaikan, yufaqihu, dia beri faham kepada orang tu, fiddin, dalam agama. Jadi Allah kurniakan kefahaman dalam agama Allah, itu adalah kebaikan yang Allah nak beri. Maka bagi kita, doa yang juga Allah ajar dalam Quran apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi, wahai Tuanku, zidni ilman, tambahkan bagi aku ni akan ilmu, warzuqni fahman, dan rezekikan kepadaku kefahaman. Jadi kita minta direzekikan kefahaman mengenai agama Allah. Jadi kita akan faham mengerti agama Allah bila kita faham dan mengerti kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin nak faham agama Allah kalau jahil, tak ada ilmu. Maka daripada ilmu itulah minta Allah berikan kefahaman. Jadi kita tahu ramai daripada umat Muhammad ni yang menghafal suratul Fatihah tapi dia tak faham. Itu ilmu. Maka nak kita pelajari maknanya dan minta Allah kurniakan kefahaman. Begitu juga bacaan solat ini, ya. Kita ada ilmu, reti baca dah. Maka kita berusaha minta Allah bagi faham. Warzuqni, dan rezekikanlah olehmu ni akan daku. Kefahaman mengenai apa yang kita baca, kefahaman apa yang kita amalkan atau kita lakukan. Jadi ini juga mengingatkan saya ada hadis Nabi SAW yang Nabi menerangkan, innal abda la yusalli solat. Sungguhnya seorang hamba itu dia mengerjakan solat. Wa ma kutiba lahu, dan tak ditulis baginya ila nisfuha, melainkan dia dapat separuh saja. Ila sulusuha, melainkan dia dapat 1/3. Ila rubu'aha, melainkan dia dapat 1/4 saja. Illa sulusuha, melainkan dia dapat 1/5 saja. Hatta, ya, sehinggalah balagha usyraha, ya, sehinggalah dia sampai 1/10 saja. Jadi dia solat tapi tak ditulis baginya penuh, tapi dapat sebahagian, dapat 1/3, 1/4, 1/5, sampai
dapat sedikit saja, 1/10. Maka ada sahabat menjelaskan, wa ma kutiba lahu illa ma aqala minha. Tak ditulis baginya melainkan ma aqala, apa yang telah mengerti ia, minha daripadanya. Telah berakal ia, mana telah mengerti ia. Jadi dia mengerti apa yang dia buat, dia mengerti apa yang dia baca, ya. Jadi dalam solat dia berikan tumpuan, benar-benar dia sedang meminta kepada Allah, benar-benar dia sedang memuji Allah, dia benar-benar sedang membaca ayat-ayat yang mengingatkan diri dia apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, rokok dan sujud dengan penuh sedar, termasuk i'tidal, termasuklah duduk antara dua sujud. Maka insya-Allah lagi dia mengerti dan faham, itu dengan khusyuk. Bukan waktu dia baca dan waktu dia buat sesuatu perbuatan dalam solat, fikirannya melayang ke lain. Itu tak khusyuk lah. Mana datang balik dia, baru teringat, pergi lagi. Kalau begitu tak dikira, tak ditulis sebagai sebahagian dari solat. Maka bila dia sedar balik, dapat lagi. Maka kumpul-kumpul, ada dapat setengah, ada dapat 1/3, 1/4. Maka untuk kita inilah kita nak tumpukan supaya mengerti kita. Warzuk ni, supaya Allah kurniakan kepada kita khusyuk, kefahaman, dan rezeki ni macam-macam. Termasuklah kita hendakkan makan yang berkhasiat, halalan tayyibah, kehidupan yang selesa, dan kita nak supaya agama Allah ni dapat kita amalkan sepenuhnya. Minta Allah rezekikan kepada kita supaya kita dapat laksanakan baik dalam kehidupan individu, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam organisasi, dalam negara. Bahkan umat Islam ni kena menjadi peneraju kepada umat manusia seluruh dunia. Minta Allah rezekikan. Luas makna rezeki itu. Termasuklah ilmu dan kefahaman. Wahdini, wa dan ihdi, tunjukkan oleh engkau ni akan daku. Wahdini, wa dan ihdi, tunjukkan oleh engkau ni akan daku. Kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Jadi petunjuk. Kita pun dalam solat, ketika baca suratul Fatihah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdi, tunjukkan olehmu, na akan kami, ihdina as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Jadi kita minta sebagaimana yang Allah ajar kita dalam suratul Fatihah. Di sini ringkas je, ihdini, tunjukkanlah olehmu akan daku. Jadi kita minta Allah tunjuk kita, beri kita taufik dan hidayah supaya boleh ikut petunjuk dia. Jadi dalam amalan kehidupan, kita nak apa kita buat ni atas petunjuk Allah, atas perintah Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah. Nabi SAW ada pesan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, orang yang dia beramal satu amalan tu, laisa alaihi amruna, tiadalah atasnya perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maknanya tak diterima sebagai amal yang soleh. Maka kita minta Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita supaya kita punya kehidupan ni muafakat. Itu kata taufik dan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan dengan bagilah wabillahi, dan dengan Allah lah at-taufik, muafakat kita, minta Allah bagi kita kemuafakatan dalam apa yang kita buat ni supaya menepati apa yang Allah perintah dan syariatkan. Wal hidayah, dan juga dengan Allah Ta'ala jugalah yang kita minta hidayah, petunjuk itu. Kita tak mahu orang yang menyimpang dari petunjuk, macam al-maghdub dan juga ad-dhalin. Tak mahu kita. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan, tak mahu kita jalan orang-orang yang dimurkai itu, walad-dhalin, dan tidak juga orang-orang yang sesat. Jadi kita minta Allah, ihdini, tunjukkanlah oleh engkau ni akan daku. Jadi itulah petunjuk Allah dalam semua perkara, dalam semua bidang kehidupan. Wa'afini, dan afi, sihatkanlah ni akan daku.
Jadi kita minta Allah supaya bagi kita sihat wal afiat. Istilah ni kita selalu guna, ya. Sihat wal afiat. Afi makna sihat. Sihatkanlah olehmu ya Allah ni akan daku. Kita minta diberi kesihatan. Macam kita kalau baca doa kunut pun kita minta Allahumma afina fi man afait. Ya Allahumma hdina fi man afait wa afina fi man afait. Jadi dalam doa kunut pun kita baca, nanti kita akan go through kemudian, ya. Allahumma hdina, kalau sesuatu Allahumma hdini, Allahumma tunjukkanlah akan kami, tunjukkanlah diriku fi man afait, pada sebagaimana orang yang telah engkau tunjuk. Fi man hadid wa'afini wa'afini wa'afina, dan sehatkanlah kami fi man afait, sebagaimana pada orang yang telah engkau sehatkan. Jadi kita hari-hari minta dalam solat ni, minta diberi kesihatan supaya terpelihara daripada wabak penyakit termasuk coronavirus yang bawa wabak penyakit yang menular di banyak tempat, dan juga macam-macam jenis penyakit yang ada. Kita minta Allah sihatkan kita, sihatkan rohani dan jasmani kita. Jadi dalam Quran ada kisah yang Allah kata manusia itu ada yang fi qulubihim maradun, dalam qulub mereka ada penyakit. Jadi kita tak mahu ada penyakit yang ada dalam qulub, dalam pemikiran kita, dalam diri kita, dalam sanubari kita, ya, dalam pegangan hidup kita. Jangan ada penyakit nifak, penyakit syirik, ataupun penyakit ujub, riak dan pelbagai. Itu penyakit-penyakit yang kita kata penyakit-penyakit yang keji. Maka minta Allah sihatkan kita. Wa'fu anni wa'fu, dan maafkanlah olehmu ni akan daku, ya. Wa'fu anni. Jadi sambung ke surat lain tu, ya. Wa'fu anni, ya. Wa'fu dan wa'fu, maknanya maafkanlah ni akan daku. Maaf, supaya apa? Dipadamkan daripada catatan-catatan amal buruk tu, dihilangkan dan digantikan pula dengan kebaikan-kebaikan. Maka minta ampun dan maaf. Itu kita ampun dan maaf. Kalau ampun tu dah dimaafkan, kita bahasa kita ni kadang ampun maaf ni lebih kurang sama, tapi kalau diteliti lebih mendalam, ya, keampunan mana dah tak diambil kira, tapi kalau dimaafkan tu dihapus kira terus, ya. Jadi minta Allah Ta'ala ampunkan. Kita ni banyak melakukan dosa dan kesalahan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita perhatikan di dalam duduk di antara dua sujud ni, ada 8 perkara utama itu yang kita minta. Ighfir, ampunkanlah oleh engkau, ya, akan daku. Ighfirli, 1. Warhamni, rahmatkanlah oleh engkau akan daku. 2. Wajburni, dan cukupkanlah oleh engkau akan daku. Warfa'ni, 4. Angkatkanlah engkau akan daku. Angkatkan kemuliaan, darjat. Warzuqni, rezekikanlah oleh engkau akan daku. Kita minta kurnia, rezeki. Minta kurnia Allah macam-macam, ya. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Kelima, wahdini, kita minta lagi, tunjukkanlah, minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Wa'afini, minta Allah sihatkan kita. Wa'fu anni, dan maafkanlah. 8 perkara. Jadi waktu kita duduk antara dua sujud, ini permohonan yang hebat dan dahsyat ni, ya. Janganlah kita minta dengan tergesa-gesa. Nak pergi ke mana tergesa-gesa ni? Jangan kita biadab kepada Allah Ta'ala, tapi dengan penuh tawaduk, dengan penuh sedar, dengan penuh rendah diri, baca dan ucapkan dengan sungguh-sungguh. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi minta dengan sungguh-sungguh, dengan mengerti dan faham, dengan penuh menjiwai. Dan kita dalam kehidupan kena berusaha.
berikhtiar, selari dengan apa yang kita minta. Maka tak maulah kita ni minta lain dan buat lain. Ya. Jadi mas sekalian, kalau ikut jam saya ada lagi 4 minit je lagi. Ya. Jadi saya nak ulangkan kembali apa yang tadi yang saya sebutkan, bacakan dalam hadis di awal sesi pertemuan kita pada malam ini tadi, iaitu saya nak peringatkan diri kita berkenaan dengan apa yang Nabi kata dan ia benar-benar berlaku. Itu Nabi kata, la yunqadanna ural Islam. Sesungguhnya ia pasti terlerai ikatan Islam itu. Urwatan, satu ikatan. Jadi ikatan Islam yang mengikat kita umat Islam ini akan terlerai, akan terburai, akan terungkai, akan terlepas satu demi satu. Jadi yang mengikat kita ni banyak, tapi Nabi kata sampai masanya akan terlerai satu demi satu, satu demi satu. Maka setiap kali fakullaman taqadas urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Setiap kali terlerai, terlepas satu ikatan, berpautlah, berpeganglah manusia itu dengan ikatan berikutnya. Nak pegang ni, nak pegang kepada Islam ni. Pemerintahan adalah yang mula terlerai. Nabi kata, wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama, yang paling awal terlerai adalah pemerintahan. Jadi bila pemerintahan Islam dah tak ada, kenegaraan Islam dah runtuh, maka yang lain pun terlerai sama. Jadi berbetulan pada tahun 1442 ni sebenarnya dah 100 tahun selepas terlerainya sistem pemerintahan Islam. Rasul SAW memulakan sistem pemerintahan Islam, kenegaraan Islam di kota Madinah selepas hijrah baginda daripada Mekah ke kota Yathrib, yang mana kota Yathrib kemudian dikenali sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah, bandar agama Madinah yang bercahaya, din. Madinah dia berkaitan din, maka bermula era kenegaraan Islam. Selepas baginda Rasul wafat, selesai zaman nubuwah, maka diganti pula dengan zaman Khulafa Ar-Rashidin, para khalifah yang berpetunjuk. Nabi istilahkan apa? Summa takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian ia ada khilafah, sistem pemerintahan Islam ikut cara kenabian. Itulah cara bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali menjadi khalifah. Khalifah-khalifah yang mengganti Rasul sebagai ketua pemimpin umat Islam. Selepas era zaman pemerintahan yang dipanggil khilafah ala minhaj nubuwah, Allah angkat, thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Allah angkat bila mana Allah Ta'ala kendaki, thumma takunu mulkan adan. Jadi berlaku era yang Nabi kata mulkan adan, raja-raja yang menggigit, raja yang menggigit kekuasaan tapi masih mengikut syariat. Inilah kerajaannya era, kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kerajaan Osmaniyah Turki. Ini adalah dipanggil teraju pemerintahan dunia umat Islam. Namun apa yang Nabi kata benar berlaku, summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah angkat era zaman tu selepas mulkan dan timbullah mulkan Jabriyah. Mulkan Jabriyah maknanya raja pemerintahan, kerajaan yang diktator. Maknanya memaksa umat, memaksa rakyat jelata dengan yang bukan Islam. Sistem bukan Islam, pemerintahan bukan Islam. Dah runtuh kerajaan Islam tadi, maka ini yang zaman kita hidup, mulkan Jabriyah. Mulkan makna raja-raja yang diktator, memaksa umat dengan sistem peraturan yang bukan Islam. Itu sebab kalau kita perhatikan ekonominya, pendidikannya, sistem sosialnya, perundangannya, siasah politiknya, foreign policy-nya,
dah tak ikut syariat Islam. Namun Nabi kata yang ini pun akan berakhir. Nah, jadi yang zaman kita hidup ni inilah yang berlaku sampai solat yang mengikat umat pun hari ini banyak keadaan dah terlerai. Umat dah tak disatukan dengan solat. Yang tak solat pun ramai. Dan fitnah akhir zaman lagi dahsyat, ya. Keadaan solat umat Islam kita hari ini dengan ada sedikit hujan daripada Allah Ta'ala dengan COVID ni, kacau bilau jadinya. Di masjid, di surau pun macam mana ni? Dari segi bilangan jemaahnya pun bermasalah, dari segi pelaksanaannya pun sampai bila ni kita nak buat penjarakan sosial, bila nak rapat balik. Maka solat dah tidak mengikat umat ini sebagaimana sepatutnya. Jadi solat pun dah terlerai daripada mengikat umat ini. Maka kita tahu kita tidak boleh biarkan keadaan ini. Kita kena berusaha untuk membetulkan keadaan-keadaan yang tak betul ini. Jadi yang mengikatnya yang paling besar adalah pemerintahan. Maka pentingnya kenegaraan Islam itu yang telah runtuh 100 tahun dulu dikembalikan semula. Sebab Nabi kata akhir zaman selepas adanya mulkan Jabariyah akan ada summa takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian akan ada semula sistem pemerintahan Islam ikut cara kenabian yang kali kedua dan terakhir, ya. Jadi itulah bila kita kaji hadis ini mengingatkan kita banyak perkara, bahawa kita tak boleh duduk diam di dalam kita melihat keadaan umat Islam yang lemah dan hari ini tidak bersatu dan tidak kukuh. Maka kita kena ajak kesatuan umat sebagaimana Allah perintah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, jangan kamu bercerai-berai. Jemaah sekalian, jam di komputer saya dah melebih 10.33. Minta maaf lah kalau terlebih sedikit. Tak apalah, kita mula pun lewat sedikit tadi, ya. Baik, itulah perkongsian kita pada malam ni. Moga ada manfaat kebaikannya. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Moga Allah Ta'ala memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita dan kita berusaha untuk berpegang kepada agama Allah secara keseluruhan, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.